Jay berhenti sekejap dekat tempat deris terbabas tu. Dia perhatikan tempat budak-budak bertiga tu muncul. Seperti yang deris ceritakan, ada jalan kecil bersih menghala ke hutan simpan bersebelahan air terjun tu. Jay baca doa Nabi Sulaiman. Tiba-tiba terdengar ranting dipijak. Jay berdiri tegak menghadap jalan kecil tu. Bunyi semakin kuat, bermakna dia semakin dekat. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni kita akan sambung kisah pengalaman Jay masa dia bekerja dekat Frame Kepong. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang guys, dan tekan loceng notification sekali. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni berlaku antara tahun 1989 hingga 1991 semasa Jay kerja di kafeteria Kelab Sukan Frame Kepong. Sebelum tu dia bekerja dekat Hebat Restoran di Jalan Bonus, Masjid India. Jay dipindahkan ke Frame setelah restoran di Jalan Bonus terbakar. Seramai 3 orang staf dari Jalan Bonus dipindahkan ke sana. Jay, Ram dan PE. Jay sebagai pembantu dapur, Ram tukang tebaru canai dan PE tukang bancuh air. Oleh kerana hostel dah penuh, mereka bertiga sewa rumah di Kampung Melayu Kepong. Shift kerja dari pukul 7 pagi sampai 3 petang. Lepas tu rehat sampai pukul 7 malam. Kemudian sambung sampai pukul 11 malam. Mereka dibekalkan motor roda 3 jenis Honda Hawk untuk berulang-alik pergi dan balik kerja. Jarak dari rumah ke kafeteria Frame lebih kurang 2 km. Dari tempat kerja nak balik rumah terpaksa lalu kawasan hutan simpan yang agak sunyi. Kalau balik seorang tu seriau jugalah. Lampu jalan pun ada satu je, itu pun dekat Selekor Tajam di perkampungan Frame tu. Satu hari tu, pihak pengurusan Frame buat majlis makan malam sempena persaraan ketua pengarah mereka. Kawan Jay, Ram dan PE balik awal sebab mereka masuk kerja awal hari tu. Jadi terpaksalah Jay balik seorang. Sebelum bertolak balik tu, macam-macam doa Jay baca. Ayatul Kursi dan 4 Kul memang tak pernah dia tinggal. Tapi memang malang lah nasib Jay malam tu. Selepas Selekor Tajam tu, dekat jalan yang agak berbukit, motor dia buat hal. Enjin mati dengan tiba-tiba. Jay dah rasa takut semacam. Masa tu dia kira budak lagi lah. Kemudian dia cuba start motor tu, tak hidup. Kali kedua pun sama, tak hidup. Kali ketiga, kickstart tu tendang balik, kena betul-betul dekat belakang tumit kaki dia. Tiba-tiba angin bertiup agak kencang. Dahan pokok yang bergoyang menambahkan rasa seram. Sedang asyik start motor tu, terdengar orang berdehem. Dia cari arah suara tu, tapi tak nampak apa. Gelap gelita je. Dia cuba baca ayat suci Al-Quran, tapi bacaan asyik tersasul je. Dia jadi panik. Dia pun segera berselawat, sebab itu yang senang dan pernah dengar yang selawat tu boleh hilangkan rasa panik. Bila dah tenang sikit, dia berselawat dengan agak kuat. Sayup-sayup dia terdengar suara ikut berselawat sekali. Jin Islam kot, bisik Jay dalam hati. Hilang sikit rasa takut tu. Jay bersuara, jangan kacau aku tumpang lalu je. Nak cepat balik ni, belum solat isyak. Tak semena-mena, suasana jadi tenang. Tak ada lagi tiupan angin yang kuat. Terasa lega sikit. Jay cuba start motor balik, tak hidup. Kali kedua start, Alhamdulillah, hidup. Apa lagi, dia terus pecut selagi boleh. Sampai rumah, semua dah tidur. Lepas solat isyak tu, Jay pun tidur. Keesokan paginya, Jay pergi kerja lewat sikit sebab balik lewat malam tadi. Lebih kurang pukul 2 petang, Jay pergi ke masjid, jumpa imam masjid tu, Imam Wahid namanya. Jay nak tahu lebih lanjut tentang misteri dekat perkampungan Frame tu. Imam Wahid cuma tersenyum je bila Jay ceritakan kejadian yang dialami malam tadi. Imam Wahid berkata, jangan takut, ini kan memang kampung dia. Imam ni pun Jawa Batu Pahat macam Jay juga, jadi dia boleh ngam. Dia pun bercerita panjang tentang semua perkara misteri yang pernah berlaku, lagi-lagi dekat kawasan air terjun tu. Selepas jumpa imam masjid petang tu, Jay ambil keputusan untuk meronda kawasan Frame guna motor roda 3 tu. Dia gerak lepas solat asar.
siap pakai boot sebab lepas ronda-ronda tu dia nak main bola. Niat nak ronda-ronda kawasan dekat air terjun sekali. Siapa yang pernah masuk frame pasti tahu yang jalan dari kelab hingga air terjun boleh ke kelab semula tanpa patah balik. Jalan dia berbentuk ladang kuda. Air terjun betul-betul dekat kawasan selekor tu. Selepas tinjau kawasan air terjun tu, Jay bergerak ke arah pandang bola ikut kuartus pekerja. Jay ditahan oleh beberapa pekerja kelab dekat situ. Dia berhenti kejap, borak dengan mereka semua. Tiba-tiba datang Mak Derih. Mak Derih ni dah arwah tau guys. Mak Derih ni nak pinjam motor. Jay pun bagilah. Tak sampai 3 minit, seorang pakcik datang laju dengan motor. Pakcik tu berkata, Atan, Derih masuk parit. Mereka pun apa lagi bergegas ke tempat kejadian. Tengok Derih dah terbaring dekat parit. Kaki kena empak motor. Nasib baik air tak dalam, cuma paras betis je. Susah juga nak naikkan orang dari dalam parit tu. Tanah bawah air tu lembut, tenggelam paras buku ladi. Deris tinggi pun dah 5 kaki 7 inci, berat dalam 70 kg. Lepas angkat Deris, nak naikkan motor pula satu hal. Berat, terpaksa panggil lori towing tarik, baru boleh naik. Dekat maghrib baru selesai semua. Jay balik kafe kena bebel dengan bos. Apa taknya motor dah jahanam. Malam tu lepas maghrib, Jay pergi melawat Deris. PE dengan Ram tak ikut sekali sebab shift mereka pukul 1 petang hingga 11 malam. Tak ada cedera teruk pun, lebam seluruh badan dan tulang kering dia bengkak sikit. Ramai juga yang datang melawat. Macam-macam andaian dia orang buat. Macam mana boleh terlajak ke parit sedangkan jalan tu lurus. Dia pun tak jawab apa, cuma cakap dah nak accident, nak buat macam mana. Cuma dia bisik dekat Jay, kau jangan balik dulu, aku nak cerita sikit. Jay pun pesan dekat budak-budak bujang suruh bagi tahu Ram dan PE yang dia tidur dekat rumah Deris. Suruh mereka berdua balik kampung Melayu, tak perlu tunggu dia. Sebelum tidur, Deris bagi tahu macam mana dia boleh terbabas masuk dalam parit tu. Dia cakap dia nampak 3 orang budak, 2 lelaki dan seorang perempuan melintas. Dia cuba mengelak, itu yang terus masuk parit. Bila Jay tanya anak siapa, dia kata dia tak kenal dan tak pernah nampak pun. Kalau anak-anak kaki tangan frame yang duduk dekat quarters, semua dia kenal sebab dia membesar dekat frame. Walaupun ayahnya berasal dari Kuang, ayah dia je yang berulang-alik dari Kuang ke frame. Pagi esoknya, Jay berjalan balik ke cafe club. Tak jauh, hanya 500 meter je. Jay berhenti sekejap dekat tempat Deris terbabas tu. Dia perhatikan tempat budak-budak bertiga tu muncul. Seperti yang Deris ceritakan, ada jalan kecil bersih menghala ke hutan simpan bersebelahan air terjun tu. Jay baca doa Nabi Sulaiman. Tiba-tiba terdengar ranting dipijak. Jay berdiri tegak menghadap jalan kecil tu. Bunyi semakin kuat, bermakna dia semakin dekat. Jay baca Salamu ala Sulaiman fil alamin innaka hamidum majid 3 kali. Lepas tu dia bagi salam. Terdengar suara menjawab salam dan berselawat. Jay pun ikut berselawat sekali. Jay cuma minta tolong jangan tunjukkan diri pada penduduk kampung. Tak nak berlaku lagi kejadian macam semalam. Selepas berpesan, Jay pun terus berjalan laju ke kafe. Sepatutnya dia masuk kerja pukul 7 pagi, tapi lewat sebab dia singgah tadi. Sampai dekat kafe dah penuh dengan pelatih perhutanan yang berkursus. Jay terpaksa tolong PE buat air. Tak cukup tangan. Bayangkan 100 orang sekali masuk serentak. Lepas pelatih semua dah masuk kelas, PE dan Ram panggil Jay. PE bersuara, kita orang nak berhenti kerja lah, tak nak kerja dekat sini lagi. Kenapa? Malam tadi masa balik, kita orang jumpa budak-budak main bawah lampu dekat selekor tajam tu. Bila aku tanya kenapa malam-malam buta main dekat tepi hutan ni, abang dia cakap ni depan rumah dia je, sambil tunjuk kawasan hutan yang gelap tu. Baru nak tanya lagi, budak-budak tu dah tak ada. Baru Jay teringat cerita Deris. Entah-entah budak yang sama. Jay pun cakap petang ni mereka nak bincang dengan bos. Petang tu bila PE dan Ram suarakan hasrat nak berhenti, bos tak benarkan. Minta sangat diorang kerja dekat situ lagi. Jay bagi tahu diorang boleh kerja tapi tak nak ulang alik. Duduk dekat hostel. Disebabkan hostel dah penuh, bos cadangkan mereka bertiga tidur dekat kafeteria buat sementara waktu dulu. Petang tu mereka angkut barang dari rumah sewa dan duduk di kafeteria. Jay tidur dekat sofa kecil, PE tidur dekat store dan Ram tidur di atas meja oblong alas tilam bujang. Bos janji akan buat rumah dekat belakang kafeteria bersebelahan masjid tu. Pihak frame pun benarkan buat rumah dekat situ. Ram dan PE pun tak jadi berhenti. Mereka bertiga lega sebab tak perlu buang masa berulang alik sejauh 2 km setiap hari. Tak perlu jam loceng untuk bangun pagi. Setiap kali sebelum subuh, mereka dah terbangun bila terdengar alunan bacaan ayat Al-Quran dari masjid sebelah. Dalam pada tu,
J pun terpilih dalam skuad bola sepak Frame walaupun dia bukan kaki tangan. Alhamdulillah, bakat terpendam anak kampung dapat juga dipamerkan di Liga Selangor. Setiap hari dari pukul 5 petang sampai 7 malam dia dekat padang bola. Latihan bukan setakat dekat padang tapi di sekitar perkampungan Frame tu. Satu hari, kejadian tidak diingini berlaku semasa mereka buat latihan di kawasan pinggir hutan yang berbukit. Tujuan latihan dekat situ ialah untuk kekuatan otot kaki dan lutut, mendaki dengan berlari dan jalan ketika turun. Sebelum pulang latihan, mereka dapati seorang pelatih tak ada. Pelatih baru dari Kedah. Puas mereka jerit panggil nama dia. Tak ada jawapan. Salah seorang terus start motor untuk minta tolong pada seorang guru silat dekat situ. Masa tu suasana dah nak gelap. Tak lama lepas tu, guru silat dan beberapa anak muridnya sampai. Guru silat tu keluarkan sebilah keris dan dicacakkan ke tanah. Tiba-tiba keris tu tumbang dan dia ajak mereka semua ikut dia dari belakang. Dia berjalan ikut arah kerisnya tumbang tadi. Tak sampai 5 minit berjalan, dia angkat tangan sebagai isyarat berhenti. Dia suruh seorang anak muridnya azan. Selesai azan, guru silat panggil nama pelatih yang hilang tu. Tak lama kemudian, terdengar suara menyahut, "Aku kat sini! Aku kat sini!" Mereka pun bergerak ikut arah suara. Dia ada duduk bersandar dekat belakang pokok besar. Mereka pun segera bawa dia keluar dari kawasan tu dan pulang ke kelab sukan. Selepas dia mandi dan solat, J ajak dia makan di kafe. Dia cakap malam ni dia nak belanja. Makanlah apa yang dia nak. Padahal J nak tahu cerita apa yang terjadi dekat dia sebenarnya. Semasa diselamatkan, dia macam lupa dekat mana dia berada. Setelah mandi air daun bidara yang disediakan oleh guru silat, dia okey sikit. J pun colek dia dulu sebelum orang lain tanya. Katanya semasa tengah berlatih dekat lereng bukit tu, ada sebiji bola bergolek ke arah dia. Dia ingatkan bola tu milik kelab. Tapi tiba-tiba dia terdengar suara budak berkata, "Bang, tu bola kami, pulangkan." Dia pun bawa bola tu untuk diserahkan pada budak tersebut. Masa serahkan bola tu, budak tu tunjukkan padang bola tempat mereka bermain. Dia pun leka tengok mereka bermain sambil sandar dekat pokok besar tu. Dia langsung tak sedar yang dia dekat alam lain. Dia sedar bila terdengar azan dan budak-budak tu berhenti bermain. Kemudian budak-budak tu lambai tangan kepadanya macam mengucapkan bye-bye. Bila terdengar namanya dipanggil, barulah dia tersedar seolah-olah terjaga dari mimpi. Tiba-tiba hati J terdetik. Semua kejadian ada kaitan dengan budak-budak dari alam tu. Malam tu J susah nak tidur, seakan-akan ada CCTV memerhati gerak-geri dia. Laungan azan subuh menyedarkan dia. Rasa macam tidur sekejap sangat. J terus bangun, masak air, mandi dan solat subuh. Macam biasa, pukul 7 pagi sampai 9 pagi, mereka sibuk melayan pelatih kursus perhutanan tu. Peserta kursus datang dari seluruh negara. Peserta dari Sabah dan Sarawak paling best. Mereka tak berpuak-puak macam peserta dari negara lain yang seakan cari kawan sekampung untuk makan semeja. J agak rapat dengan seorang pelatih dari Sarawak bernama Anding, suku Dayak Bidayuh, dan Stephen, suku Kayan. J suka dengan mereka bercerita kehebatan suku Dayak berperang. Pelatih Sabah yang rapat dengan dia bernama Talibek dari suku Bugis. Tengah hari tu, bos datang jumpa J dan beritahu rumah mereka mungkin siap lagi 3-4 hari. Selepas beberapa hari, mereka pun berpindah. Rumah tu ada 3 bilik. 2 bilik sederhana besar dan 1 bilik kecil. J pilih bilik kecil sebab dia suka duduk seorang, privacy sikit. Satu lagi, J takut kena duduk sebilik dengan PA sebab dia kalau berdengkur, kucing tidur pun boleh terjaga. Tingkap bilik J menghadap pokok-pokok besar berhampiran hutan. Minggu pertama tidur dekat rumah baru tu agak lena jugalah. Cuma kadang-kadang dengkuran PE memecah kesunyian malam di pinggir hutan tu. Hinggalah pada satu malam, minggu kedua dekat rumah baru tu, J terdengar bunyi orang berjalan dekat bawah tingkap bilik dia. Diikuti bunyi berdehem. J pejamkan mata dan pasang telinga. Kalau ikutkan bunyi derapan langkah tu, lebih dari 3 orang yang lalu. Lepas tu senyap, J sambung tidur balik. Masa tidur tu, J bermimpi nampak satu tangan yang hodoh dekat tingkap bilik dia. Dalam mimpi tu, daun tingkap terbuka. Tangan berbulu seolah-olah sedang berpaut dekat situ. Kemudian terdengar suara berkata, "Tapak rumah kamu ni laluan kami ke masjid untuk belajar mengaji. Tapi jangan takut, kami takkan ganggu kamu selagi kami tidak diganggu." J terus terjaga. Tak tahu pukul berapa sebab jam dinding dekat luar. Jam tangan pula J letak dekat dapur kafeteria. Dia cuba beranikan diri, bangun pelan-pelan dan ke ruang tamu. Baru pukul 3 pagi. J masuk bilik balik dan cuba tidur. Tapi mata tak nak lelap. Kemudian J bangun, masuk bilik PE dan ambil rokok dia sebatang. Lighter pula tak ada. J turun ke dapur dan cadang nak guna dapur gas untuk nyalakan api rokok. Baru J nak cucur rokok, api terbadam macam
kena tiup. 2 kali buat, 2 kali api terpadam, macam kena tiup juga. J dah mula naik angin, malas nak layan kerenah dia. J pun baca sesuatu, kemudian cuba hidupkan rokok. Kali ni api tak padam dan J pun merokok macam biasa. 2 batang rokok PE dia tibai. Pukul 4 pagi, jam loceng berbunyi. Terdengar razak. Adik bos bangun. Tak lama lepas tu, dengar dia start van Nissan untuk ke pasar Borong Selayang. Mimpi malam tu, J tak ceritakan pada Ram atau PE. Dia risau mereka takut dan nak berhenti kerja. J juga yang susah nanti kalau tak cukup staff. Mereka berdua rajin kerja dan tak berkira. Mereka bertiga ni je yang staff baru. Staff lama Bakar, Seman, Musa, Majid ni 4 beradik, berasal dari Simpang Pelangai. Bahari dari Bukit Medi, Pak Din dari Sungai Manik. Bos J bernama Aziz, adiknya bernama Razak dan Pikot dari Muar. Seorang lagi Tuah dari Dengga. Tukang masak bernama Ismail, nama manja dia Betty. Dan seorang lagi Kak Ani dari Sungai Pelong. Pada satu hari Sabtu, J minta balik kerja awal sebab nak keluar dengan Anding dan Talibek. Hari Ahad memang cuti mingguan dia. Kafe buka setiap hari, jadi cuti mingguan bergila-gila. Tiba hari yang dijanjikan, J, Anding dan Talibek pun keluar. Mereka naik bas Selangor warna merah tu. Bas nombor berapa J dah tak ingat. Cuma jadual perjalanan, 1 bas setiap 1 jam. Kalau terlepas bas, memang boleh menangis lah. Perjalanan dari Frame ke Lebuh Ampang 1 jam. Itu kalau tak jam. Kalau jam hampir 2 jam. Bas jenis tak ada airconnya. Nasib baik masa tu Bangla belum ramai, jadi tak adalah bau bawang dalam bas tu. Dari Lebuh Ampang terus ke Central Market. Sampai dekat CM, J suruh Anding dan Talibek cari apa-apa barang yang diorang nak teringin nak beli. J pula lebih suka tengok Pian Habib, Imuda dan Kopratasa berkarya. Lebih kurang setengah jam, J naik ke restoran Kampung Pandan dekat tingkat 1. Perkena roti banjir dan teh halia. Ramai orang dekat situ kalau hari Minggu. Tiba-tiba J terdengar jeritan seorang pengawal keselamatan pada sekumpulan anak muda. Nak gaduh dekat luar, nak gaduh dekat luar. J pun teruja nak tengok kejadian tu. Dia bayar dan terus turun. Tiba-tiba J terdengar suara, kalau berani one by one lah. Ini anak bedayuh campur Iban tau, tak takut mati. Alamak, itu suara Anding, bisik J dalam hati. J pun cepat-cepat berlari keluar. Sampai dekat luar, J tengok Anding dan Talibek dah dikepung oleh hampir 10 orang. J terus ke arah Anding dan Talibek dan ajak mereka beredar. Kemudian J terasa bahu dicuit dan bersuara, budak, kau jangan masuk campur. Nanti dengan kau muka bersepai. Bang, saya minta maaf, saya tak nak gaduh. Saya yang ajak diorang jalan-jalan dekat sini. Diorang tak pernah kemari. Itu aku tak peduli. Dia masuk tempat orang tapi kurang ajar. Bang, kalau betul-betul anak jantan, one by one. Kalau 10 dengan 3, gajah pun mati. Sambil bercakap tu, J baca doa pelembut hati dan hembus ke arahnya. Dia pun setuju dengan cadangan J. Brother tu nak lawan dengan Anding. Anding toleh ke arah J. J bagi isyarat tamap pada Anding. Brother tu gunakan ilmu batin dia. Dia cuba menurun, badan dah menggigil. J mendekatinya. Lebih kurang jarak 10 kaki. J baca sesuatu dan tiup ke arahnya. Dia tak boleh menurun dan menjelin tajam ke arah J. Kemudian dia terus datang dekat J dengan muka yang merah padam. J terus baca doa sambil tunjuk jari ke arahnya, suruh berhenti dan berkata, dah, jangan bergaduh. Kau balik dan kami pun balik. J sambung baca mentera Jawa, doa agar mereka membatalkan niat untuk membelasah mereka. Alhamdulillah, mereka tak jadi bergaduh. Brother tu datang bersalam dengan J sambil bertanya, kau orang mana? J cakap lah dia budak Jawa Batu Pahat. Oh, patutlah, kata dia. J pun tak faham maksud brother tu. Kemudian J ajak Anding dan Talibek balik. Tapi Anding ajak singgah kedai printing baju dulu. Dia nak beli baju yang belum print untuk tukar baju dia yang koyak kena tarik tadi. Lepas siap beli baju, mereka bertiga terus ke bus stop. Alhamdulillah, ada bas ke Frame masa tu. Dalam bas mereka tak banyak bercakap. Yang J perasan, Anding asyik curi-curi pandang dia, macam nak tanya sesuatu. Sampai Frame dah dekat nak maghrib. Sebelum berpisah, Anding dan Talibek minta J rahsiakan insiden dekat CM tu. Dia cakap dengan risau, kalau cerita dia pun dapat malu sama. J singgah kafe untuk makan. Masa dia tengah cedok nasi tu, Ram kata, J, tadi anak angkat kau datang. Amo yang kau tolong dulu pun datang cari kau. Aku cakap kau tak ada. Esok diorang datang lagi. Yang dimaksudkan anak angkat J tu adalah seorang budak perempuan Cina berumur 9 tahun bernama Connie. Ayah dia ahli badminton kelab situ. Dia akan ikut setiap kali bapa dia main badminton dan selalu ajak J temankan dia bagi makan ikan dekat kolam berdekatan dengan kelab sukan tu. Yang dimaksudkan amo J tu pula seorang gadis Cina, panggilannya Iu. J kenal masa tu rantai basikalnya putus dekat tepi hutan yang berbukit. J pula baru lepas jogging. Kesian tengok dia sorang-sorang, J temankan dia sorong basikal
sampai ke kelab. Dan hanya kerana temankan dia masa tu, Jay berkawan baik dengan dia sampai sekarang. Keesokannya, hari Ahad, Jay cuti. Lepas solat subuh, dia mandi dan basuh baju. Basuh baju manual masa tu, tak ada mesin basuh. Zaman tu guna papan basuh je. Baju kerja dicuci setiap hari, cepat kering sebab Jay guna t-shirt pagoda je. Basuh malam, pagi dah kering. Lepas basuh baju, terus dia pergi kafe untuk sarapan. Tiba-tiba terdengar suara menyapa dari belakang. Jay, boleh I join you? You? Boleh, duduk-duduk. Amo yang Jay pernah tolong tu datang. Dia ajak Jay temankan dia keluar kalau petang tu Jay free. Masa tu EU baru umur 19 tahun. Jay cakap lah masa tu dia tak free. Minggu depan boleh lah. EU setuju dan tetapkan waktu. Dia ajak tengok filem Home Alone. Jay okey je, masa tu pun baru lepas putus cinta. Lepas sembang dalam 30 minit, dia minta diri untuk main badminton. Habis sarapan tu, Jay capai motor roda 3 untuk ke quarters. Motor tu dah tukar gerabak tepi dia. Kemudian terdengar Razak bersuara, "Kau bawa elok-elok, aku tak nak dengar kau pula terjun parit." Jay senyum je dan teruskan perjalanan. Dia pergi quarters sebab nak layan lagu Deep Purple, Smoke on the Water, dengan lagu Scorpion, When the Smoke is Going Down. Biasalah anak muda masa tu, lagu tu memang wajib diorang dengar kalau boring. Hampir sejam juga layan dua lagu tu sambil main gitar kapuk. Tiba-tiba PA datang cari Jay. Dia cakap nak guna motor roda 3 sebab nak bawa orang sakit. Jay pun terus beredar dari situ. Sampai dekat depan kelab, ada beberapa orang tengah berbual. Salah seorang pakai kain pelekat dan mukanya nampak macam menahan sakit. Seorang kaki tangan kelab bernama Sega minta tolong Jay bawa pemuda yang pakai kain pelekat ke kawasan air terjun. Ada seorang orang asli ikut duduk belakang Jay. Pemuda yang berkain pelekat tu duduk dekat gerabak beralaskan bantal sofa. Dalam perjalanan tu, orang asli tu bagi tahu yang dia seorang bomoh. Pemuda tu jumpa dia dekat perkampungan orang asli Gombak untuk berubat. Orang asli tu berkata, telurnya bengkak, tak boleh pakai seluar. Dia kena berubat dekat mana dia terkena. Dia kata lepas kencing dekat air terjun, telurnya tiba-tiba senak. Sampai dekat kawasan air terjun, dia terpaksa tolong pimpin pemuda tu ke kaki air terjun. Pemuda tu pun beritahu bomoh orang asli dekat mana dia kencing. Nasib baik tak tinggi, boleh jugalah panjat. Sampai dekat tempat tersebut, mereka pun disuruh diam. Bomoh tu pun mulakan ritual. Dia bentangkan kain putih. Pemuda tu disuruh duduk atas kain putih dan kepalanya diselubung kain. Sebelum baca mentera, dia cakap dekat Jay, jangan kacau ya dik. Jay mengangguk je. Rupa-rupanya dia menurun bila mengubat orang. Patutlah dia pesan macam tu. Kemudian suaranya bertukar garau dan kuat. Jay terus beredar masa tu juga. Tak nak kacau, takut terganggu rawatan mereka. Dia terus balik ke kelab. Sampai dekat kelab, Connie, anak angkat Jay, baru sampai. Dia nampak je Jay terus tak jadi masuk kelab. Dia bagi tahu bapak dia nak ikut Jay. Bapak dia izinkan. Dekat tangan dia dah ada roti. Jay tahu dia nak ajak bagi makan ikan dekat kolam. Connie berkata, "Uncle, saya nak naik motor boleh?" "Boleh, jom." Jay terus bawa dia ke kolam ikan. Dekat sejam jugalah layan budak tu. Lepas tu Jay hantar dia ke kelab. Jay letak motor dan terus masuk kafe. Tiba-tiba, "Dik," Jay terdengar suara macam panggil dia. Bila Jay toleh, rupanya bomoh orang asli dan pemuda yang sakit tu tengah minum. Jay pun datang dekat dia. Bomoh tu ajak Jay minum sekali dan cerita yang pemuda tu kencing dekat tempat permainan anak-anak orang bunian dekat situ. Mereka marah. Lalu dicuitnya telur pemuda tu sampai bengkak. Bomoh orang asli tu berkata, "Maaf ya dik, tadi saya beritahu adik yang kacau. Sebab kalau ada adik, nenek yang selalu tolong saya tak nak datang." Jay senyum je. Tengah berbual tu, bos Jay panggil suruh dia jaga kontak cashier kejap sebab dia nak ke tandas. Masa dekat kontak cashier tu, EU datang. Dia cakap dia nak balik dan berkata, "Jangan lupa Jay, next Sunday you tunggu dekat ANW sebelah Bangkok Bank." EU, kenapa tak ajak orang lain? "I really like your skin colour," katanya sambil kenyit mata. Terkedu je, padahal dalam hati bukan main gembira. Sebenarnya selama 3 tahun dekat frame tu, banyak kisah gaib yang terjadi. Sebab setiap minggu mesti ada perkara yang tak masuk akal yang jadi. Kaki tangan dan penduduk frame dah lali dengan kejadian macam tu. Dah memang tempat tinggal mereka. Mesti korang tanya-tanya macam mana hubungan Jay dengan Amoy tu masih kekal sebagai BFF sampai ke hari ni. Hampir 30 tahun. Kejadian rantai bisikan putus tu kira macam mukadimah kisah mereka lah. Selang seminggu selepas kisah rantai putus tu, EU ada mandi air terjun dengan beberapa orang kawan dia. Selepas mandi, dia dan seorang lagi kawan dia mengalami gatal-gatal macam kena ulat bulu satu badan. Yang dua orang lagi kawan dia tak ada apa-apa. Sebelum balik tu, dia singgah kafe. Dia tunjukkan dekat Jay tangan dia yang gatal tu. Kawan dia pun sama, mengadu gatal satu badan. Jay tanya dia, "You percaya tak dengan perubatan Islam?" Dia cuma kata pernah dengar tapi tak pernah cuba. Dia cakap dia nak tolong.
Si Yu ni pun okey je. Kemudian Jay suruh dia beli air mineral besar dekat kafe. Lepas tu Jay ajak mereka berdua ke dewan badminton. Masa tu tak ada orang main. Jay cuma bacakan Al-Fatihah, selawat dan 4 kul. Kemudian hembus perlahan ke mulut botol dan berdoa pada Allah agar diberikan kesembuhan pada mereka berdua. Kemudian suruh diorang mandi dekat local club. Air yang dah diruqyah tu dicampur dengan air paip buat mandi. Lepas mandi, mereka pun balik. Selang 2 hari, Jay dipanggil oleh kerani kelab sukan. Katanya ada call untuk dia. Masa tu kafe tak ada phone. Sesiapa nak bercakap dengan staff kafe, dia kena call kelab sukan. Rupa-rupanya Amoy tu call. Dia ucapkan ribuan terima kasih sebab tolong buatkan air ruqyah. Katanya lepas balik dari frame, dia terus tidur. Bila bangun tidur, dia terkejut sebab badan dia dah tak gatal-gatal. Bintat-bintat macam kena ulat bulu tu pun hilang. Kawan dia pun macam tu juga. Hujung minggu tu dia datang belikan Jay KFC. Masa tu dia student college, jadi dia free hari Sabtu dan Ahad. Bila dia datang dan bawa KFC tu, kecoh lah kafe. Sebab masa dia datang tu, Jay tengah salin pakaian nak main bola. Lepas makan KFC seketul, Jay pun bagi tahu yang dia nak main bola. Yu berkata, "I nak tengok you main bola lah." Petang tu, Jay bawa dia pergi Padang naik motor roda 3. Sampai dekat Padang, Yu jadi tumpuan. Maklumlah, gadis Cina ikut pergi Padang. Sebelum balik, dia bagi nombor telefon rumah dia. Sejak itulah mereka berdua rapat. Tapi tak pernah keluar dating. Sebab Yu ni susah nak percaya lelaki. Jay pun anggap dia macam kawan je. Tapi bila dia datang ajak keluar tengok wayang cerita Home Alone tu, Jay terkejut sebenarnya. Tiba hari yang dijanjikan, Jay pun keluar. Dia tunggu dekat bus stop AMW Bangkok Bank tu. Jay pakai t-shirt Diadora hitam berkola, jean Texwood, sekarang dah tak ada brand ni, dan kasut sukan Reebok putih. Tak lama lepas tu Yu pun sampai. Sudah sedondon. Dia pun pakai t-shirt berkola hitam, jeans Levi's dengan kasut Adidas Room. Yu berkata, "Ayo, baju sama macam dah berjanji." Selesai berdating tu, dia suruh Jay hantar balik sampai rumah. Yu tinggal dekat Jinjang Utara. Jay ajak dia balik naik taksi. Masa tu taman taksi buka pintu baru 70 sen. Yu cakap dia nak naik bas je. Jay cakap nanti sampai rumah lambat. Dia kata tak apa. Mereka pun naik bas. Penat sebenarnya naik bas nanti-nanti ni. Bila Jay tanya kenapa tak nak naik taksi, Yu cakap nanti cepat sampai rumah, tak puas berborak dengan Jay nanti. Seram Jay dengar. Suara bunian pun tak menyeramkan macam ni. Sampai dekat Jinjang Utara tu, kena jalan kaki untuk ke rumah dia. Jauh juga, ada dalam 10 minit berjalan. Tiba-tiba di pertengahan jalan tu, sekumpulan anjing menyalak dan datang ke arah mereka berdua. Amoy tu dah ketakutan. Dia pegang erat tangan Jay. Jay pun tenangkan dia dan suruh lepaskan tangan dia. Kemudian Jay baca sesuatu lalu tiup ke arah anjing-anjing sambil hentakkan kaki ke tanah. Alhamdulillah, gerombolan anjing tu beredar. Mereka pun teruskan perjalanan. Sampai dekat rumah dah dekat pukul 10 malam. Jay pun dipelawa masuk. Yu kenalkan Jay dengan kedua orang tuanya dan adik-beradiknya. Ada 6 orang dalam rumah tu. Yu pun ceritalah dekat family dia, Jay yang tolong buatkan air ruqyah tu. Tapi dia tak sebutlah ruqyah dan cerita diganggu anjing sebelum sampai rumah tadi. Alhamdulillah, layanan baik mereka berikan. Lebih kurang setengah jam, Jay pun minta diri. Abang Yu yang bernama Leong tawarkan diri untuk hantar Jay balik. Dalam perjalanan pulang tu, banyak juga dia tanya tentang hubungan Jay dengan adik dia. Dia beritahu yang adik dia tak pernah keluar berdua dengan lelaki, tak pernah bercinta. Leong berkata, bila dia nak keluar dengan Yu, bermakna dia suka Yu. Jangan main-mainkan perasaan dia. Jay cakap jangan risau, dia akan jaga sebaik mungkin. Okey sahabat semua, sampai sini video untuk kali ni. Bagi yang belum subscribe, please subscribe guys. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.